Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hari itu kita dah habis cerita pasal yang keempat pada menceritakan perut. Jadi pada kali ini kita akan sambung fasal yang berikutnya, itu fasal yang kelima pada menyatakan farash. Ini menceritakan tentang farash. Apa itu farash? Iaitu kita punya kemaluan. Kan? Cerita tentang kemaluan. Anggota yang kelima yang dicerita sini adalah kemaluan. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan farash kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kepada kita farash ni untuk kegunaan yang bangsa akhirat. Dia ada kegunaan bangsa akhirat, ada juga kegunaan bangsa dunia kan, tapi ni dia cerita akhirat dulu. Iaitu mengadakan anak dengan dia. Jadi farash ni digunakan untuk bagi sambung kita punya zuriat kita ni kan. Lahir anak dengan sebab adanya farash kita ni kan. Kalau tak ada farash tak boleh lah kan. Jadi anggota tu adalah dia punya kegunaan dia untuk mengadakan anak. Untuk mengikut kitab ni lah. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umamu yaumal qiyamah. Artinya, berkahwinlah oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak, maka bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Jadi Nabi kata, kamu kahwinlah. Kan Nabi suruh kita kahwin, dan dengan kahwin tu dapat anak. Kahwin bagi dapat anak. Maksudnya Rasulullah suruh kita membanyakkan zuriat lah. Sebab apa Rasulullah suruh banyak zuriat ni? Kerana aku akan berbangga. Rasulullah akan berbangga dengan kita kalau kita ada ramai anak lah. Kalau kita bukan ramai anak je, kita ada anak pun Rasulullah sebenarnya bangga dengan kita. Sebab apa? Bila kita jadi orang yang baik, kita lahir zuriat yang baik, dan zuriat yang baik itu pun akan jadi umat Nabi Muhammad lah kan. Sebab tu Rasulullah bangga lah dengan kita kan. Jadi kahwin kena ada niat untuk dapat anak lah. Jangan kahwin saja tak mau anak kan. Dapat pahala. Semua tu benda tu dapat pahala. Pada hari kiamat itu Rasulullah bermegah kita. Lagi ramai anak, lagi Rasulullah rasa bangga. Sebab tu kena ramai anak lah kan, supaya membanyakkan lagi umat Islam yang berkualiti lah kan. Dan sabda Nabi SAW, iza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu. Ni hadis ni famous lah kan. Ni cerita apa ni hadis ni kan? Maksudnya, apabila mati seorang manusia, nescaya putus oleh amalannya. Ni Nabi kata, kalau kita mati kan, manusia tu kita lah kan. Bila kita mati, maka amalan kita itu terputus. Pahala amalan tu dah putus dah. Tak boleh dah nak buat amal lagi. Bila mati, tak boleh dah kita nak buat amal. Yang boleh kita buat amal ni bila? Waktu kita hidup. Bila mati tak boleh kan. Mati kita dah tak boleh nak buat amal. Nak sedekah masa hidup kan. Nak buat amal apa lagi? Nak wakaf masa hidup. Nak buat apa lagi? Nak menuntut ilmu masa hidup. Mati tak boleh lah kan. Tak ada manfaat dah bagi orang mati ilmu ni. Bagi orang yang hidup tu, itu baru ada manfaat pada dia. Okey, putus amalannya melainkan daripada 3 perkara. Melainkan 3 perkara ni saja yang tak putus. Bila kita mati, kita menghembuskan nafas yang terakhir,
3 perkara ni saja yang tidak putus. Yang lain semua putus. Amalan lain semua putus. Adik-beradik pun putus habis lah. Kan? Walaupun dia pergi ziarah lagi tapi terputus lah. Tak boleh lah. Nak komunikasi pun dah tak boleh. Kan? Nak buat baik pada mak ayah pun dah tak boleh. Bila dah mati, kita mati dulu kan, mak ayah mati dulu kan, sama lah. Tak boleh dah nak khidmat. Okey. Yang pertama, tiga perkara. Yang pertama adalah wakaf. Yang pertama adalah wakaf. Kalau dalam hadis dia sebut sedekah, tapi Syekh ni pengarang ni dia kata wakaf lah, amalan wakaf. Sedekah jariah ni maksud sedekah yang pahalanya berjalan. Tu sebut jariah, sedekah. Tu sedekah. Kemudian jariah, pahalanya berjalan. Mana? Iaitu wakaf lah. Kan? Sebab apa? Wakaf ni pahalanya berjalan selagi mana harta wakaf yang kita wakaf, yang kita sedekahkan tu ada, orang guna, pahalanya akan sampai pada kita. Ni ada khilaf ulama lah. Ada kata sedekah tu adalah wakaf, wakaf adalah sedekah kan. Ataupun wakaf sebahagian yang bersedekah, tu ada khilaf. Kita bincang itulah kita nak ceritanya wakaf ataupun sedekah. Selagi mana benda tu ada, pahalanya akan berjalan. Selagi mana benda tu dimanfaatkan, pahalanya berjalan. Sebab tu orang dulu-dulu banyak depa wakaf buat masjid, wakaf buat pondok, wakaf buat surau kan, wakaf buat sekolah kan, macam-macam lah dia buat benda yang memberi manfaat. Dan antara yang boleh juga kita buat sebenarnya wakaf untuk buat jalan kan, boleh juga untuk buat jalan. Selagi mana jalan tu digunakan berapa ribu orang, berapa juta orang guna jalan tu, pahalanya berjalan kan. Buat masjid, selagi mana orang duk sembahyang kat masjid tu, kita dapat pahala kan. Tak boleh wakaf tanah, wakaf lah benda lain yang tahan lama kan. Ada benda yang sekejap kan. Contoh macam tadi kita boleh wakaf kipas angin, tapi tak tahan lama lah, rosak kipas angin tu, habis lah kan. Okey, baik. Dan yang keduanya yang boleh bagi manfaat pada kita lagi kan, pada bila kita mati dapat lagi pahala dah, iaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengan dia kan. Ilmu yang kita ajar orang, kemudian orang ambil manfaat kan. Tapi di sini nak cerita ilmu yang dapat manfaat ni iaitu ilmu akhirat lah kan. Ilmu dunia tu boleh juga dapat, tapi menjurus pada akhirat lah, lebih kepada ilmu akhirat. Ilmu ajak orang tetap semayang, ilmu ajak orang mengaji, ajak orang tentang bab hati dan sebagainya, bab-bab agama lah, cerita yang menghampirkan diri pada Allah, lebih merujuk ke situ lah kan. Ilmu lain pun ada juga, tapi bukan yang dimaksudkan di dalam hadis ini lah. Okey, baik. Okey, ambil manfaat. Ilmu yang dia ambil manfaat, ada ilmu yang kita bagi, tapi orang tak ambil manfaat dengan ilmu tu. Bila orang tak ambil manfaat, tak jalan lah. Pahala macam juga kita wakaf tadi kan. Benda yang kita wakaf tu tapi orang tak guna, tak ada orang ambil manfaat daripada apa yang kita wakaf tu, maka pahalanya tak jalan juga lah kan. Dan yang ketiganya, anak yang beriman yang mendoakan baginya. Ini pun yang kita nak pahala, iaitu anak kita yang beriman. Dia sebut anak waladin salih yad'ulahu, yang mendoakan kepadanya, kepada kita. Anak kita kan, bukan anak kita tubuh nama soleh, bukan. Bukan anak nama soleh, iaitu anak yang baik yang mendoakan kita kan. Mendoakan kedua ibu bapanya, itu anak yang baik. Macam mana nak dapat anak yang baik ni? Pertama sekali kita kena buat baik dengan mak ayah dululah. Kita kena jadi baik dulu, barulah anak kita akan jadi baik. Kalau kita tak baik, anak kita pun jadi tak baik. Sebab apa? Kita yang menunjuk contoh pada anak kita. Kalau isteri kita jadi tak baik kan, bagi yang suami kan, anak jadi tak baik sebab apa? Sebab tengok kita. Isteri jadi tak baik sebab apa? Sebab tengok kita. Sebab suami ni adalah ketua kepada keluarga kan. Jadi dia kena bimbinglah keluarga tu kepada yang baik lah kan. Baru jadi baik. Okey. Jadi 3 perkara itulah yang boleh memberi manfaat. Yang lain semua putus. Nak semayang tak boleh dah, nak puasa tak boleh dah. Apa lagi? Nak buat baik doa bapa tak boleh dah bila kita dah mati kan. Apa nak baca Quran? Baca Quran pun tak boleh dah. Kalau boleh baca pun tak dapat pahala dah masa tu. Sebab apa? Yang dikira adalah yang di atas dunia ni. Ni kita dah hidup ni, yang kita dah buat ni atas dunia ni lah, yang ni lah yang dikira. Bila dah mati, tak. Semua dah tak kira lah kan. Taubat pun tak dikira dah. Lepas mati pun tak kira dah. Kalau nak taubat sekarang ni, bukannya tunggu mati baru kita bertaubat lah. Okey, baik.
Anak yang mendoakan baginya itu anak yang baiklah, kan. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Ni Syekh Ibnu Hajar ni seorang ulama lah, kan. Syekh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dia kata ditulis amalan yang anak kita tu jadi orang baik, kan. Dia bila dia buat amalan yang baik, kita akan dapat pahala sama macam mana anak kita, apa yang anak kita buat. Sebab tu lah anak ramai, kan. Anak ramai bagi semua anak tu jadi baik, kan. Maka kita akan dapat pahala dengan anak tu jadi baik tu, dapat pahala. Tu yang kita nak tu, kan. Mudah-mudahan kita dapat macam tu lah. Tiada segala amalannya yang jahat-jahat. Amalan yang baik saja yang ditulis, amalan yang baik saja yang kita dapat pahala, anak kita buat baik. Tapi bila anak kita buat jahat, itu tidak dikira kat kita lah, tak dapat lah, dosa tu tak dapat lah, yang baik saja. Intaha, telah habislah perkataan Syekh Ibnu Hajar. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.